Assalamualaikum. Okay, class. So, for today's lesson, okay, pelajaran kita pada hari ini, okay, kita akan tengok satu lagi topik dalam division dan juga multiplication. So, kita akan tengok penyelesaian masalah dalam operasi darab dan juga bahagi. Okay, masa darab dulu kita tak ada buat tentang problem solving, penyelesaian masalah. So, hari ni kita akan tengok bagaimana untuk kita nak create story, kita nak reka cerita berdasarkan persamaan yang diberikan. Okey, yang ini kita pernah buat dulu semasa kita belajar addition dan juga subtraction. Okey, macam ni kita nak create cerita. Okey, nak reka cerita. So, jadi teacher akan tunjukkan contoh. Baik, murid-murid boleh refer, boleh rujuk pada buku teks page 116. Okay, so contohnya lah. Okay, kita lihat pada contoh yang pertama. So dia bagi kita cuma ini je maklumatnya. Okay, dia bagi kita ada gambar pasu, vase, kemudian kita ada flower, kemudian dia bagi kita persamaan matematik. Okay, so jadi yang pertama, bila kita nak kena buat, kita kena pasti dulu bendanya. Okay, contoh, kita tahu dalam gambar, yang pertama ada, okay, contohnya dalam gambar, kita ada apa? Okay, yang pertama kita tahu ini vas. Pasu kita ada vas. Kita tahu ada berapa vas kat sini. So, pasu ada 3. Kemudian kita tahu ini apa? Okay, this is flowers. So, ada berapa flowers ni? Satu ni ada, kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So, setiap dalam pasu bunga ni kita ada 5 kuntum bunga. Okay, dekat sini ada 5, dekat sini pun ada 5. Sebab tu dia kata 3 times 5 equal to 15. Okay, ingat balik dulu kita pernah belajar 3 ni kita panggil dia sebagai group, 5 ni adalah each, okay, dan 15 ni adalah total. Okay, gunakan konsep get. Jadi macam mana kita nak reka cerita? Okay, dulu teacher dah ajar kalau dalam subtraction dengan addition, teacher kata sebaik-baiknya kita mulakan ayat kita dengan, okay, kita mulakan dengan they are. Kalau banyak, kita guna they are. So dekat sini kita nak ceritakan, kalau dalam bahasa Melayu kita kata, okay, terdapat 3 pasu. Okay, dan dalam setiap pasu ni ada 5 kuntum bunga. Jadi jumlah keseluruhan ialah 15 kuntum bunga. Okey, itu yang kita nak cerita. So dalam kita punya nak create story ni, kita nak cerita yang pertama ni, okey, baik-baiknya kita cerita yang pertama, there are, ada berapa pasu. Okey, kalau banyak ni kena tambah S lah, sebab dia bilangan dia banyak. Kemudian kita boleh katakan dalam setiap pasu tu ada 5 kuntum bunga. So, setiap. Okay, pada setiap kita guna perkataan each. Okay, ni E. E kita kat sini. Each vase. Okay, pada setiap pasu has. Okay, ada berapa? So, ada berapa banyak bunga. Okay. Okay. Jadi, sambung balik. Dan ayat kita yang ketiga. Okay. Ayat kita yang ketiga ialah, kita nak beritahu total dia yang 15 ni. So, kita boleh kata, okay, kita cakap kat sini tentang the total. Okay, kita kata, the total of benda kita tadi apa? Flowers. Bila banyak kita guna berapa jumlah keseluruhan. So kalau perasan, okay, ayat kita dekat sini. Okay, ayat kita yang pertama, there are berapa vase ni ialah kita tengah ceritakan tentang group. Okay, dekat sini kita ceritakan tentang group. Ada berapa pasu. Dekat sini kita tengah cerita tentang each.
setiap tu ada berapa. Setiap kumpulan tu ada berapa isi dalam dia. Dan dekat sini kita tengah cerita pasal total, jumlah keseluruhan. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Baru kita masukkan. Okey, yang penting kita reka cerita ni dulu. Yang berbeza dalam cerita kamu ni mungkin dari segi benda-bendanya. Okey, katalah kat sini mungkin bezanya dari segi they are. Okey, ubah kat sini. Mungkin kalau gambar lain kita tulislah benda lain. Okey. Kemudian dekat sini, benda dekat sini katalah sini ialah A. So dekat sini akan ikut A. Kemudian dalam setiap kumpulan tu ada apa? Yang berubah dekat sini. Setelah ini B. Jadi the total of sini pun ikut B. A berapa? Okay. Jadi dekat sini ialah A. Dekat sini ialah bendanya B. Okay. Dan bilangannya awak masukkan berdasarkan persamaannya dekat sini. Okay. Get. Gunakan get awak ni. Group nak masuk kat mana? Okay, each nak masuk kat mana and total nak masuk kat mana. So, jadi kita tahu ada berapa vase tadi dalam ni. So, kita akan masukkan. There are 3 vase. Each vase has 5 flowers. Okay, and the total of flowers are 15. So, ini cara kita nak create story. Okay, cuba kita gunakan konsep yang sama ni. Untuk soalan multiplication multiplication dulu. Okey. Kita gunakan soalan yang macam ni. Okey, kalau kita tengok pada gambar. Okey. Kita ada gambar orang tengah makan. Kemudian dia bagikan kita satu sama alternatif. That is a 9 times 8 equal to 72. 9 darab 8 sama dengan 72. Jadi kita kena pasti dulu. Yang menunjukkan 9 tu apa, yang menunjukkan 8 tu apa. Okey, cuba kita tengok dalam gambar kita ada apa. So, kita boleh kata yang pertama. Okey, so kita kirakan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita ada 8 sini. Ini menunjukkan ini base. Okey, kalau dalam ni okey, dia bukan bagi konsep plate. Okey. Okey, cuba kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, katalah dalam gambar ni. So, dia bagi macam ni. Kemudian dia bagi kita equation. Ini untuk multiplication. So, dia bagi kita equation seperti ini. Katakan dalam ni dia bagi 2 times 3 equal to 6. Okay, so sekarang dia suruh kita create cerita. Okay, sama je caranya tadi. Okay, yang pertama kita kena kenal pasti dulu apa dia benda yang ada dalam gambar. Okay, yang pertama kita tahu dekat sini ada box, kotak. So, box ni ada berapa? Okay, so box ada 2. Okay, kemudian satu lagi benda dekat setiap box ni ada apa? So, kat sini ada ball. So, balls ada berapa? Semua ni dalam satu kotak. Dia ada 3. So, dekat sini, kalau ikut equation, 2 times 3 equal to 6, kita tahu 2 ni menunjukkan group. Okay, so jadi ada 2 group sebab ada 2 box. 3 ni menunjukkan each. Okay, dalam satu box ada berapa bilangannya? Satu box ni ada 3 bola. Okay, dan 6 ni ialah total dia, jumlah keseluruhan. So, kalau kita kira bola ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6. Jadi, macam mana kita nak create cerita? Okay. Kita gunakan kaedah yang sama macam dekat sini. Gunakan perkataan there are, each, kemudian the total. Okay, kita gunakan benda yang sama. Okay, so jadi kita akan gunakan contoh. So, kita mulakan dengan ayat kita ialah okay, kita akan mulakan dengan they are. Okay, so kita akan mulakan yang pertama. They are. Apa dia?
ada berapa. Ingat yang pertama kita cerita tentang get ni, G. Ingat yang pertama awak nak cerita tentang group. Ayat kedua awak cerita tentang each. Ayat ketiga awak cerita tentang total. Okay. So jadi there are, bendanya group tu apa? Box. Kita tahu kat sini ialah box. This is box. Dia cerita tentang group. Okay, habis. Okay, yang seterusnya ialah each. Setiap kotak tu. So, each box. Okay, setiap kotak. Tak perlu letak EX ES kat belakang sebab kita cerita satu kotak je. Each box has. Ada berapa bilangan apa benda dalam kotak tu. So, kita tahu dia ialah box. Mewakili each. Okay, tuliskan perkataan box. Kalau banyak, kena tambah S. Kalau satu, tak perlu letak S. Dan ayat yang terakhir, kita mesti letak the total. Ini cara yang paling senang. The total of the ball. Okay, kita tengah cerita pasal bola, kita nak tahu berapa jumlah keseluruhan bola tu. R. Sebab dia banyak, kena guna R. Tuliskan bilangan berapa. Okay. So, konsep yang ini sama dengan konsep yang ini tadi. Okay. Sekarang baru kita masukkan bilangannya berdasarkan GET kita. Okay. So, jadi kita akan masukkan kita tadi. So, G kita berapa tadi kat sini? Kita akan masukkan 2 kat sini. Okay. T. Kemudian E. Kemudian E kita dekat persamaan ni 3. Masukkan 3 kat sini. Dan terakhir sekali ialah T. Total. So dekat sini total. So masukkan bilangan kat sini 6. So ini cara kita nak create story untuk multiplication. Okay. Multiplication untuk operasi darab. Okay. So jadi teacher harap semua orang boleh faham macam mana nak create story untuk operasi darab. Gunakan kaedah GET. Get. Okay, ayat untuk get macam mana, ayat untuk group macam mana, ayat untuk each macam mana dan ayat untuk total macam mana. Okay, ini ada banyak cara sebenarnya macam mana awak nak buat ayat, tapi ini cara yang paling mudah. Kalau awak tak pandai nak create sendiri, nak reka sendiri cerita awak. Okay, so kita akan tengok pula macam mana kita nak reka cerita untuk division, operasi bahagi. Okay, sekarang kita tengok contoh untuk bahagi. Okey, kalau dibagi persamaan gambar dan persamaan seperti dalam ni contoh ni. Okey, kita tahu kat sini ada 2 basket. Kemudian dalam setiap satu basket ni, okey, ada 9 apple yang diletakkan sama banyak antara 2 biji bakul ni. So dalam persamaan kita 18 divided by 9 is equal to 2. Kita tahu 18 ni kalau ingat balik dia terbalik dengan konsep operasi darab. So kat sini ialah total. 18 is a total, maksudnya jumlah keseluruhan semua apple ni. Okay, semua apple ni jumlahnya ialah 18 biji. So this is a total. Kemudian divide by 9 maksudnya ialah each. Dalam setiap basket ni ada 9 biji apple. Dan 2 is equal to group dia. Group ni kat sini apple lah. Basket ni lah. So, this is ni sama juga macam kita buat multiplication tadi. Kenal dulu bendanya. Okay. Yang pertama ialah basket. Okay, kita ada basket. Berapa bilangan basket kat sini ialah 2. Kemudian kita ada apple. Okay, apple kita mewakili each. Di mana setiap dalam basket mesti ada 9 biji apple. Dan dia dibagi sama banyak. Okay. Kita kena tahu juga keyword-keyword, okay, perkataan yang sesuai yang kita nak gunakan dalam cerita kita. So, kita boleh kata, antara perkataan yang biasa kita gunakan ialah, okay, kita boleh gunakan divide equally, dibahagi sama banyak, atau kita juga boleh guna perkataan distribute, okay, equally. So, yang ini kena ingatlah. Dia ada cara lain. Okay. So, jadi ayat ni sama juga. Kalau kita buat
multiplication tadi kita mula dengan group, ayat untuk each dan juga ayat untuk total. Tapi untuk bahagi kita mesti mula ayat dengan total dulu. So dekat sini total kita ialah 18. So kita boleh mulakan ayat kita dengan there are juga. Okay, kita mulakan dengan there are. Ayat pertama tentang total. So kita mula dengan there are. Berapa total semua? Okay, jumlah yang kita kira 18 ni ialah apple. So there are, ada berapa biji apple semuanya dulu. Okay, kemudian ayat kita yang seterusnya ialah kita nak cerita tentang each. Dalam setiap group tu kita nak bahagikan kepada berapa bilangan yang sama banyak. So dalam ni kita letak 9 biji pada setiap basket tersebut. So kita boleh gunakan ayat yang seterusnya iaitu kita boleh katakan kita boleh guna all apples. Ayat yang paling kita cari ayat paling senang. All apples. Semua apple itu are. Kita gunakan yang ini. Yang ini ataupun yang ini. Divide equally, dibahagikan sama banyak. Equally. All apples are divided equally in the basket. Kat sini kalau kita guna ayat all apples are divided equally into. Kita kena nyatakan dulu bilangan basket kat sini. Cuba pada ini dulu. Kita akan masukkan yang dekat sini. Kita masukkan dulu. Dia kata all apples are divided equally. Ada berapa basket kita tadi? So in the berapa bilangan basket. So yang ini dia dah jadi. Ini dah jadi ayat untuk total. Ini ayat untuk group. Kita tahu cerita pasal basket. Kat sini kita akan cerita pasal each. So jadi dekat sini kita akan beritahu each basket has berapa biji apple. So kita boleh guna cara yang macam ni. Jadi yang pertama tadi there are. Ada berapa semua total apple. Kita masukkan yang 18 ni. Masuk dekat sini. Ayat kedua ialah tentang, kita cerita tentang basket. So jadi all apples are divided equally in the. So jadi ada berapa basket kat sini. So masukkan 2 basket. Dan ayat each-nya, jadi dalam setiap satu basket ni, each basket has 9 apples. So ini cara nak create story untuk bahagi. Kita akan cuba buat contoh yang lain untuk bahagi. Kalau tengok pada contoh yang lain, katalah dia hanya bagi persamaan seperti ini. So 20 divided by 5 equal to 4. So kita suruh create story. Kalau dia tak beri kita apa-apa gambar, bermakna kita boleh create apa sahaja cerita yang bersesuaian.
Okey, awak boleh buat gambaran awak sendiri, benda apa yang awak nak bahagi ikut persamaan ni. Okey, contohnya kat sini kita tahu T ni menunjukkan 20 tu menunjukkan total. So, jadi kita tahu 20 ni ialah total. So, this is total. Okay, this is each and this is group. Okay, ataupun kita juga boleh kata this is total. Okay, this is group. This is each. Mana-mana boleh G dengan E ni dia boleh bertukar tempat. Okay, mungkin kita boleh create. Katakanlah kita nak cerita tentang 20 benda tu. Katalah kita ada flowers. Awak pilih benda yang senang, jangan pilih benda yang susah bagi awak. Okey, kemudian flowers ni mungkin kita nak masukkan dalam okey, pasal tadi kita ada cerita pasal vase tadi kan. Okey, so nak masukkan dalam vase. So setiap vase ni kita ada 20. Okey, so kita masukkan total semua flowers. Okay, kita tahu bendanya ialah pertama kita cerita pasal flowers. So, 20 ni menunjukkan jumlah kesemua bunga adalah 20 kuntum. Kemudian kita ada cerita pasal vase, pasu. Pasu ni mewakili grup. Okay, kita boleh sama ada katakan 5 pasu ataupun 4 pasu. Kalau kita guna konsep TEG, bermaksud kita akan ada, okay, kita akan ada 4 pasu. Okay, sebab dia mewakili grup, kita buat yang ni Kalau kita kata kita buat yang atas ni, TEG. So, kita ada 4 pasu. Dan dalam setiap pasu ni, dia ada 5 flowers. Okay, so vase kita ni ada 4. Okay, each kita, vase ni mewakili grup lah. Okay, each kita ada 5. Dan total kita ada 20. So, kita boleh reka cerita kita. Okay, kita akan create cerita. Gunakan kaedah yang sama macam kita buat bahagi ni tadi. Okay. So, kita akan gunakan pada cerita ni. Okay, kita akan mulakan dengan, kita nak cerita total dulu Total. Ayat pasal total. So, dekat sini kita akan cerita. There are. Okay, berapa total semua benda kita yang nak kira ni ialah flowers. Okay, itu ayat tentang total. Okay, ayat kedua awak bercerita, awak sama ada awak nak cerita tentang each atau awak nak cerita tentang group. Okay, katakan saya nak cerita tentang, saya guna sama kaedah tadi lah, macam group Okay, katalah dengan group tadi. So, saya buat ayat. Okay, the flowers. Benda apa yang kita nak bahagi ni ialah the flowers are. Okay, gunakan kita punya perkataan tadi, divide. Okay, equally. Into berapa vase yang kita guna. Okay, dalam ayat gambar awak ni tadi, grup kita ialah 4. Okay, kemudian baru kita buat ayat tentang each. Kita nak cerita dalam setiap pasu tu ada berapa bunga. So, jadi kita boleh gunakan. So, each vase has berapa flowers. Okay, so ini ceritanya. Dan pindahkan, masukkan daripada persamaan kita ke dalam cerita ni. Okay, yang pertama, there are flowers. Ini ayat tentang total yang duduk kat depan ni. So, masukkan sini 20. Okay, yang kedua ialah ayat group. The flowers are divided equally into berapa pasu. So, kita ambil yang group kat sini. 4. Okay, dan each. So, each vase has, ada berapa bunga dalam setiap satu pasu. Kita pindahkan yang ini. Okay, so 5. So, teacher guna yang atas ni TEG. Kita tak guna yang bawah ni. Okay, so inilah cara kita nak create story menggunakan untuk bahagi division punya story. Okay, awak
awak kena fahamkan ayat tu, awak kena fahamkan persamaan, yang mana satu total, yang mana satu each, dan yang mana satu group. Okey. Okey, sekarang kita tengok pada contoh yang seterusnya. Sekiranya persamaan, okey, dalam persamaan ini ada pula tentang remainder, ada baki. Macam mana kita nak create story bila ada baki? Okey, dalam cerita ni, okey, dia tunjuk gambar. Okey, bermaksud dia cerita tentang pensel. Okey, ini berdasarkan kreativiti awak sendiri, macam mana awak nak create cerita. Okey, mungkin kat sini kita tahu kita dah dapat gambaran 22 ni ialah total. 3 ni maksudnya dia divide, okey, kepada kita boleh kata sama ada dia nak guna group ataupun kita nak guna each. Okey, katalah kat situ saya ambil yang group pula Dan 7 ni ialah each dia. Okey, yang satu dekat belakang ni adalah remainder. Okey, dekat sini teacher boleh createkan cerita sama macam tadi. Okey, kalau tadi kita guna ayat, okey, kita mula dengan ayat they are. Okey, kali ni kita nak cantumkan ayat and total dengan group. Okey, macam mana kalau kita buat satu cerita, satu ayat ni, kita nak gabungkan total and group dalam ayat awak. So, awak boleh buat ayat dengan mula perkataan tulis terus bilangan ya. Okey, bendanya apa? Kita tengah cerita pasal pensel. Okey, dan kita terus gunakan istilah divide. Okey, awak boleh gunakan istilah divide to atau distribute to. Okey, awak boleh guna sama ada yang ini atau yang ini. Maknanya dibahagikan kepada, okey, diagihkan kepada samalah dua-dua ni. So, kata teacher pilih divide lah, lagi senang So, jadi semua pensel, jumlah semua pensel kita divide to berapa group. Okey, katalah pensel ni kita nak bagi kepada murid. So, dalam cerita ni, satu ialah cerita pasal pensel, satu lagi cerita tentang pupils, murid. So, teacher tulis pupils. Okey, kat sini kita dah gabungkan total. Total dekat sini ialah pensel, bendanya ialah pensel. Okey, group kat sini ialah pupils. Bermaksud dalam cerita ni, okey, kita ada 22 batang pensel dan 22 pensel ni kita bahagikan kepada 3 orang murid. Okey, jadi ayat ni kita dah gabungkan dalam ayat yang pertama kat sini. So, jadi sekarang kita nak cerita setiap murid dapat berapa. Okey, so kita akan pergi kepada each yang belakang ni. So, ayat untuk each dia akan jadi, so each pupil. Okay, so each pupil get dapat berapa pensel. Okay. Dan ayat yang terakhir adalah kita nak cerita pasal baki, remainder. Okay, jadi kita nak cerita pasal remainder. Kat sini dia tunjukkan ada satu remainder. So, kita akan tulis ayat kita mula dengan the remainder. Okay, baki apa? Pencil. Okay, so the remainder of pencil. Okay, kalau bilangannya bakinya adalah 1, awak gunakan is. Tulislah is. Kalau bilangan kat sini menunjukkan banyak, ada lebih daripada 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, awak gantikan is ni dengan a. Okay, habis ayat kita. Okay, sekarang kita nak masukkan daripada persamaan masuk ke dalam cerita. Okey, yang pertama kat sini ialah tentang total. Total kita tadi ialah 22. Okey, so 22 pencils divide to berapa murid kita tadi? 3. So ni 3 sini kita masukkan ke sini. So jadi each pupils get berapa yang dia dapat ni kat sini 7 ni, masukkan dalam cerita ni 7 pencil. So bakinya the remainder of pencil is 1. So, ini cara nak create cerita pula. Lain sikit ayatnya. Jika ada baki. Okay. Kita juga boleh create cerita yang macam awal-awal tadi kita buat yang ni.
Boleh juga kita gunakan ini, tapi kita akan ada satu lagi ayat yang keempat kat sini untuk reminder. So contohnya katalah tadi kita nak guna cerita yang sama. Okay. Cerita pasal pensel ni tadi yang sama ni, tapi kita nak gunakan ayat yang seperti ini. Okay, ayat seperti ini. Boleh je, tapi kita akan tambah ayat yang keempat. Okay, katalah teacher tambah. Okay, cerita yang sama. Okay, tapi teacher buang yang bawah ni. Okay, teacher buang yang bawah ni semua. Teacher buang ni semua Okay, kita gunakan ayat yang sama dengan contoh yang mula-mula kita buat tentang bahagi. Tapi kalau kita guna contohnya itu, makna kita kena ada 4 ayat. Okey, yang pertama, padam dulu. Okey, yang pertama sama je. Kita tahu ada pasal pensel. Okey, contohnya inilah pensel. Benda yang kita nak cerita ialah pensel dan ini ialah total, sama je. So ini ialah katalah kita guna kaedah group tadi, dan 7 ini adalah each, 1 ni adalah remainder. Okey, kemudian bendanya ialah pensel dan group kita kat sini ialah pupils. Murid, kita bagikan pensel ni kepada murid. Okey, dan kita akan gunakan ayat divide 2. Okey, gunakan ayat divide 2. So, sama cara kita akan buat ayat yang pertama tentang total. Okey, saya masukkan ayat pertama total. So, kat sini ayat tentang total Okey, so jadi kita akan mulakan. They are. Okey, benda apa tadi? Pencil. Okey, ayat kedua kita ialah tentang group. Okey, so kita kata the pencil are divide. Okey, 2. Ni terms yang kita guna divide 2 sama dengan kat sini divide 2 ni. Okey, dibahagikan kepada berapa orang pupils. Okey, so ini tentang group. Kemudian kita akan buat ayat tentang each. Okey, so each pupil gets berapa pensel. And last kali kita akan buat ayat tentang remainder. The remainder of the pencil. Okay, baki, bilangan baki untuk pensel is, tuliskan apa dia. So, dia akan jadi 4 ayat kat sini. Okay, kita gunakan cara yang pertama tadi, tapi kita kena tambahkan satu lagi ayat untuk baki, remainder. So, jadi kita akan masukkan maklumat dalam kita punya cerita. Okay, yang pertama tentang total. So, 22 is a total. Kemudian, group kita adalah 3 tadi, divide to 3 pupils. Kemudian each kita setiap pupil akan dapat 7 pensel dan bakinya ialah 1. So ini caranya. Okay, jadi kita boleh create cerita kita gunakan yang ini, kita gabungkan ayat total dan group. Jadi kat sini akan jadi 3 ayat, ataupun kita gunakan yang ini, dia akan jadi 4 ayat. Okay, satu ayat tentang total, satu ayat tentang group, satu ayat tentang each dan satu ayat tentang remainder. Okay. So, yang lain-lain ni awak boleh rujuk daripada buku teks macam mana nak create story. Okay. Yang ini lebih kepada nak memindahkan maklumat daripada gambar kita nak masukkan dalam story yang telah diberikan. Okay. Tapi kalau awak dapat create story awak sendiri,
dia lagi bagus lah. So, itu saja penerangan teacher untuk topik problem solving. So, create stories in multiplication and division. Okay, thank you.